Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Selain gelaran nama Cik Siti Wan Kembang yang dikaitkan dengan dua orang puteri yang pernah memerintah negeri Kelantan, tidak kurang juga dengan gelaran nama Puteri Saadong yang dikaitkan dengan tiga orang puteri. Sesungguhnya memang ramai tidak mengetahui bahawa gelaran nama Puteri Saadong sebenarnya digunakan oleh tiga orang puteri yang berlainan zaman. Rata-rata pasti akan menceritakan tentang kisah tragik antara puteri tersebut dengan suaminya, Raja Abdullah, kerana ramai mempercayai Puteri Saadong cuma ada satu. Namun setelah saya diberitahu, meneliti dan selidik, terdapat tiga orang yang memakai nama Puteri Saadong dan mereka hidup di zaman yang berbeza-beza. Sebenarnya memang benar, ada tiga orang puteri yang diberikan gelaran Puteri Saadong yang dikatakan tercatat dalam sejarah Kelantan, dan ia memainkan peranan penting dalam leluhur Raja-Raja Kelantan. Dikatakan buku keturunan Raja-Raja Kelantan dan peristiwa bersejarah memuatkan 3 lembaran panjang salasilah pemerintah Kelantan yang diandaikan bermula pada kurun ke-11. Dalam lembaran tersebut tercatat nama Puteri Saadong II dan Puteri Saadong III. Hal ini mencetuskan pencarian buat sekian lama siapakah Puteri Saadong yang pertama. Puteri Saadong pertama sekitar 650 sehingga 700 Masihi. Kisah beliau tidak begitu menonjol, mungkin disebabkan keperwiraan dan kredibiliti suaminya mengatasi mana-mana keperwiraan tokoh-tokoh lain, termasuk isterinya yang didakwa sebagai Puteri Saadong yang pertama. Nama tubuhnya adalah Dewi Jayanaga, permaisuri kepada Sri Jayanaga yang disebut sebagai pengasas kerajaan Sriwijaya. Beliau sentiasa berada di samping suaminya, termasuklah ketika di medan perang. Dikisahkan bahawa Sri Jayanaga sentiasa bergerak dengan tenteranya untuk memastikan prajuritnya sentiasa bersemangat. Atas sebab itu juga, permaisurinya turut serta bersamanya dengan ditemani oleh adiknya bernama Syakyakirti bertindak sebagai guru agama. Beliau juga dikenali sebagai Begawan Kasau Sudi yang kemudiannya disebut-sebut sebagai Awang Selamat. Puteri Saadong kedua sekitar 1350 sehingga 1400 Masihi. Nama tubuhnya adalah Siti Zubaidah, namun dia juga dikenali sebagai Dewi Nareswari. Beliaulah disebut sebagai Puteri Saadong II. Adalah dipercayai pada waktu ini Islam sedang berkembang sekitar alam Melayu, namun ia belum menyeluruh, hanya golongan bangsawan sahaja yang memeluk Islam. Justru raja-raja dan kerabatnya masih mengekalkan nama yang mempunyai unsur Hindu-Buddha. Siti Zubaidah merupakan puteri bongsu Raja Baru Basa iaitu Sultan Mahmud Jeddah Riayat
Sa'ad Us-Salam yang menjadi Raja Cermin. Baginda menjadi Raja Langkasuka selepas kebangkatan Nenda Baginda pada tahun 1335. Pada tahun 1345, Baginda dilantik menjadi Raja Kelantan. Siti Zubaidah membesar bersama-sama dengan abang-abangnya, iaitu Maharaja Kumara, Sultan Sulaiman dan Sultan Ibrahim. Beliau juga sangat dikasihi oleh ibu saudaranya Aruja Wijaya Mala Singa, iaitu Cik Siti Wan Kembang pertama. Kisah hidupnya telah diabadikan dalam satu syair yang berjudul Syair Siti Zubaidah Perang Cina. Ia memaparkan kesetiaan kepada suaminya. Syair tersebut juga merakamkan kepewiraan beliau menyelamatkan suaminya yang ditawan musuh dari Cina. Puteri Saadong ketiga, sekitar 1550 sehingga 1650 Masihi. Kisah hidup beliaulah yang sering diperkatakan oleh masyarakat umum, terutama di Kelantan. Nama tubuhnya adalah Puteri Mariam, anak perempuan Sultan Adiluddin yang lebih dikenali sebagai Raja Loyo. Selepas kebangkatan ayahanda dan bondanya, Puteri Mariam yang masih kecil telah dipelihara oleh ibu saudaranya, Paduka Cik Siti Wan Kembang yang kedua. Lalu digelar sebagai Puteri Saadong kerana rupa parasnya yang jelita walaupun masih di usia kanak-kanak. Atas sebab itu juga, dia segera dikahwinkan dengan Raja Abdullah kerana khabar kecantikannya telah diketahui oleh Raja Siam, lalu berhasrat untuk memilikinya. Namun hasratnya itu ditolak oleh Puteri Saadong oleh kerana baginda sudah mempunyai suami. Lantaran tidak puas hati, Raja Siam menitahkan tenteranya bersiap sedia menyerang kerajaan Kelantan. Peperangan tercetus menyebabkan rakyat hidup sengsara, dibunuh dan mengalami kebuluran yang teruk. Demi kasih sayang kepada rakyat, Puteri Saadong menyerah diri pada Raja Siam. Sebelum itu, Puteri Saadong telah berjanji baginda akan pulang ke pangkuan suaminya. Lalu, Raja Abdullah akur dan telah memberi keizinan. Semasa Puteri Saadong ditawan oleh tentera Siam, baginda dipaksa menjadi pemaisuri kepada Raja Siam. Jika tidak, baginda diancam dengan perbuatan yang tidak baik. Berikutan penangkapan Puteri Saadong, Raja Abdullah mengambil pendirian untuk menunggu kepulangan Puteri Saadong, di mana baginda berjanji tidak lagi berkahwin. Puteri Saadong yang ditawan cuba didekati Raja Siam. Bagaimanapun, raja itu telah jatuh sakit akibat penyakit kulit misteri untuk satu tempoh yang lama. Hinggalah Raja Siam mohon pertolongan kepada Puteri Saadong untuk menyembuhkan penyakit itu dengan syarat Siam mesti menghantarnya kembali ke Kelantan. Raja Abdullah yang kecewa serta ragu-ragu tentang ketaatan dan kejujuran isterinya ketika dalam tawanan telah bertindak perkahwin lain. Puteri Saadong yang telah dihantar pulang merasa amat kecewa setelah mendapat tahu tindakan suaminya itu. Berlaku pertengkaran antara mereka hingga ia tidak terkawal lagi. Tanpa sengaja, Puteri Saadong telah tertikam dada Raja Abdullah dengan cucuk sanggulnya hingga akhirnya mangkat di pangkuannya. Puteri Saadong sebenarnya adalah gelaran kepada golongan wanita, seperti mana kita memakai gelaran Sri Kandi yang merujuk kepada wanita yang telah mempamerkan pribadi yang luar biasa mengatasi kebiasaan seseorang wanita pada masa ini. Ia juga bukan suatu yang eksklusif buat orang-orang Kelantan saja, tapi kisah Puteri Saadong dikatakan
turut dikisahkan oleh orang-orang Kedah, Champa dan juga orang Filipina. Ini menunjukkan kisah puteri ini sangat universal. Namun bagi masyarakat Kelantan, adalah disarankan kepada mereka untuk mengekalkan kisah Puteri Seadong versi Kelantan kerana ia merakam keadaan sosial negeri pada masa tersebut. Tidak perlu untuk diselarikan dengan kisah atau penceritaan dari negeri lain. Ini kerana perbezaan versi memberi pembayang yang lebih jelas berkenaan pemerhatian terhadap ketokohan Puteri Seadong itu sendiri. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.